Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini diizinkannya kita sekali lagi untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh itu dapat kita amalkan dalam hidup kita. Lebih-lebih lagi yang kita bicara ini ialah ilmu akidah, ilmu kepercayaan, ilmu yang menentukan kita ni diterima Allah atau tidak sebagai hamba-hambanya. Karena dalam dunia ni banyak akidah-akidah yang dimiliki oleh manusia. Ada Kristianiti, akidah. Ada Hinduism, akidah juga. Ada Buddhism, akidah juga. Ada secularism, akidah juga. Communism, akidah juga. Sosialism, akidah juga. Semua akidah-akidah jenis itu tidak diterima oleh Allah. Yang Allah terima hanya akidah Islam saja. Akidah Islamiah pun banyak juga dalam dunia. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Bahaiyah, ada Mujassamiyah,
ada Najariyah dan sebagainya. Banyak Ahmadiyah. Itu akidah-akidah yang ada dalam dunia. Kata Nabi, umat Yahudi akan berpecah kepada 71 firqah. 71 kumpulan. Firqah itu kumpulan. Umat Nasrani akan berpecah kepada 72 kumpulan. Tapi umat aku akan berpecah kepada 73 kumpulan. Lagi banyak. Pokoknya umat Islam lagi banyak pecahan. Syiah ada 22 puak. 22 jenis aliran pemikiran mereka. Mu'tazilah ada berapa? 6 ke 8 ke puaknya. Itu banyak ya. Sampai 73 firqah. 72 firqah daripadanya masuk neraka, kata Nabi. Hanya satu saja yang tak masuk neraka. Mereka akan masuk syurga. Ditanya sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Jawab baginda, itu dah firqah Islam yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah artinya yang menjalani kehidupan tradisi kehidupan Rasulullah. Itu sunnah yang selalu Rasulullah buat. Itu namanya sunnah. Dan al-jamaah, jamaah para sahabat. Nak senang, ingatnya 300 tahun selepas Rasulullah. Selepas zaman Rasulullah itu 300 tahun. Dan Rasulullah bersabda, khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun 1 tahun adalah kurun aku. Summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun yang mengiringi kurun aku. Dia 1 tahun lepas itu. 2 tahun lah. Kemudian Rasulullah sebut sekali lagi, summal ladzina yalunakum. Dan kurun yang mengiringi kurun aku. Dia 1 tahun lepas itu. Jadi 300 tahun. Itu yang tak masuk neraka, masuk syurga. Kata Nabi ni. Zaman itu dipanggil zaman salafus soleh. Zaman dulu-dulu yang majoritinya soleh-soleh belaka. Kita ni sekarang ni namanya halafut soleh. Halafut soleh. Halaf tu kemudian. Soleh itu jahat-jahat. Majoriti yang jahat-jahat belaka. Itu zaman kita ni. Nak cari orang soleh payah. Tapi zaman Rasulullah tu nak cari orang jahat payah. Yang majoritinya orang baik-baik je. Orang beriman tu. Seperti para sahabat. Seperti tabi'in. Seperti tabi'in. Tabi'in ya. Begitu memang beriman tu. Kita mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang diterima iman kita. Dan dapat kita keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Baik. Untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Malam tu tak habis tajuk tu. Ya. Tajuk yang kita baca malam tu melahirkan kasih sayang kepada mereka. Kepada orang kafir tu. Jangan kita lahirkan kasih sayang kepada orang kafir tu. Jangan seronok pun. Jangan cenderung kepada mereka pun tak boleh. Orang zalim tak boleh cenderung, ini kepada orang kafir. Orang zalim tak boleh nak cenderung. Atau betul cenderung. Cenderung tu betulnya minat. Bukan cenderung balas. Minat tak boleh. Karena Allah sebut dalam Quran. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang zalim. Nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Cenderung tak boleh. Usahakan nak tunjuk kasih sayang. Usahakan nak bermesra-mesra dengan mereka. Cenderung tak boleh. Minat pun tak boleh. Lebih-lebih kalau di kafir itu zalim. Zalim tu beriman lagi. Kafir lagi lah. Jangan kamu melahirkan kasih sayang kepada mereka. Ya. Karena Allah bagi amaran. Ini nanti baca dulu. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yuwadduna man haddullah
Ya, adallaha wa rasulah. Saya tak apa ni. Mujadalah ya. Surah Mujadalah ayat 22. Sekali lagi, la yajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Siapa menentang Allah dan Rasul, jangan kita berkasih sayang dengan dia. Tunjukkan kita tegas terhadap mereka. Asyidda wa alal kufar. Sangat tegas, keras terhadap orang kafir. Waruhama ubainakum. Ruhama ubainakum. Tapi berkasih sayang di kalangan mereka. Jangan tunjukkan kasih sayang kepada orang yang menentang syariat Allah, yang orang menentang Allah. Itu dah kita baca surah Al-Rahman. Ini malam ni sambung lagi bacaannya. Perenggan buka surat 321, kemudian atas sekali. Perenggan yang di atas sekali. Membantu mereka. Saya kasih bantu pun tak boleh. Merancang dan melaksanakan rancangan mereka, menyertai di dalam pakatan dan persekutuan mereka, mengintip rahsia untuk mereka. Kuti yang membantu mereka itu macam-macam je. Apa dia bantu je yang pertama tadi apa? Menyertai mereka dalam pakatan tak boleh. Gabungan masyarakat kita bersama bergabung dengan mereka tak boleh. Menyertai mereka dalam pakatan. Kemudian persekutukan mereka sama-sama dengan dia. Dia buat maksiat, kita pun sama buat maksiat. Kita buat kemungkaran, kita buat juga kemungkaran. Tak boleh. Mengintip rahsia untuk mereka. Kita kutipkan rahsia-rahsia itu dan bagi apa? Bagi tahu mereka. Pecahkan rahsia itu kepada mereka. Tak boleh juga. Ya. Membongkar rahsia umat Islam. Dia kabur rahsia umat Islam tu. Ada berapa tentera, ada berapa kelengkapan, di mana dapat, kewangannya macam mana. Jangan pecahkan rahsia itu kepada orang kafir. Tak boleh. Dan menyertai bersama mereka dalam barisan peperangan. Mereka kerjanya menentang Islam, menentang Allah. Kita sama dengan mereka. Sama dengan mereka itu sama-sama untuk menentang Allah. Tak boleh. Atau membantu mereka. Dari segi kewangan. Dari segi macam-macam lah cara bantuannya. Tak boleh. Salah. Itu yang apa? Yang kedua ya. Caranya. Yang pertama sudah kita baca dulu. Mulanya memuliakan orang kafir. Itu yang pertama. Yang boleh batal syahadahnya. Tajuk besarnya perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Kemudian tajuk kecilnya melahirkan kasih sayang kepada mereka. Batal syahadah tu. Jadi ada berapa cara ni? Di sini ada empat perkara yang kita kena hindarkan. Jangan lakukan empat perkara ni. Yang pertama dah kita cerita dulu. Memuliakan orang-orang kafir. Jangan muliakan dia. Jangan bagi anugerah kepada dia dan sebagainya. Jangan sanjung dia. Dan mendekati mereka. Itu tak boleh. Itu dah kita baca dulu. Yang kedua ini baca malam tadi dia. Membantu mereka. Ini yang kedua ya. Membantu mereka merancang. Merancang untuk menjatuhkan Islam, kita bantu dia. Bagi idea apa tu ya. Bagi cadangan-cadangan dan sebagainya. Dan melaksanakan, membuat apa? Rancangan. Sama ikut rancangan mereka, kita ikut sama. Menyertai di dalam pakatan. Sama dengan kumpulan mereka tu. Sama-sama. Pakai baju sama, belarak sama, berdemonstrasi sama, cakap pun sama. Tak boleh. Menyertai dalam pakatan dan persekutuan mereka.
Nah, nama persekutuan kita ikut kumpulan mereka tu. Sama dengan mereka. Tak boleh tu. Mengintip rahsia untuk mereka pun tak boleh. Cari-cari rahsia untuk mereka supaya mereka tahu rahsia kelemahan orang Islam dan dapat dia mentalnya. Kita tolong bantu pula tu. Tak boleh. Batal akidah kita tu. Dan memecahkan rahsia umat Islam dan menyertai bersama mereka dalam barisan peperangan. Kalau peperangan kita bersama barisan menentang orang Islam sendiri. Lagi tak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberi keamanan kepada mereka. Tak ada apa-apa ke mereka. Bagi aman je. Lalu nak pergi ikut ini, ke ini boleh basuh lah. Nak pergi rumah ini, pergi basuh. Tak apa. Pasal dalam peperangan mana boleh apa tu? Memberi keamanan kepada mereka. Sedangkan Allah telah menghukumkan mereka sebagai pengkhianat. Mereka itu dah dikira sebagai pengkhianat. Dalam bahasa tasawufnya buhot. Untuk dia jadi buhot. Pengkhianat tu. Atau dibunuh saja. Memberi jawatan-jawatan penting. Bagi dia jawatan penting betul. Bagi dia jawatan menteri, jawatan pengarah dan sebagainya. Jawatan penting. Menteri Pertahanan umpamanya bagi kepada mereka. Lagi tak boleh. Jadi memberi jawatan kepada mereka. Tak boleh. Jawatan penting betul. Dan bahaya kepada mereka. Yang bahaya tu terutama dalam jabatan ketenteraan. Jadi dia tu tentera, panglima tentera untuk menentang orang Islam. Batal akidah kita. Kita tu yang dia tu tentu dah kafirnya. Untuk menentang Allah ni, kita ni yang membantu mereka tu. Batal syahadah dia. Batal akidah kita. Sama dengan dia. Jadi kafir jadinya. Tak termasuk dalam kira orang Islam. Terutama dalam jabatan ketenteraan. Kita pula melantik dia sebagai kepala tentera. Dan urusan-urusan penting dalam ketenteraan tu. Dia bagi dia urusan yang penting. Yang ketiga. Kita bagi dia jawatan. Colonel ke, Lieutenant General ke, bagi dia jawatan penting dalam peperangan. Yang peperangan tu peperangan menentang Islam lah tu. Bukan peperangan menentang orang kafir lah. Tak ada apa pun. Kita bagi dia jawatan tu. Kita setuju lah tu. Jadi kita pun sama dengan dia. Nabi dah sebut, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, jadilah dia kaum itu. Kemudian yang keempat, memuji. Memuji pula mereka. Bagi jawatan, bagi pangkat, bagi anugerah, bagi bintang, dapat Tan Sri, dapat Datuk Seri dan sebagainya. Kita memuji dan memandang elok fikiran mereka. Terima apa saja carangan mereka. Kan ada mereka mengatakan orang Islam mesti meredakan orang Islam itu jadi murtad. Ada tak orang cakap begitu tu? Ada dalam Malaysia ada orang cakap begitu. Kita mesti bersetuju atau senang hati untuk membiarkan orang Islam sendiri jadi murtad saja. Yang cakap tu orang kafir tu orang tentang Islam. Itu yang berlaku tu jadi memuji dan memandang elok fikiran mereka, cara hidup mereka, cara hidup dia semua kita ikut. Kalau ekonomi kapitalis, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Ada pula riba, tim setuju untuk menjalankan riba tu, ekonomi riba dan sebagainya. Sedangkan Allah dah haramkan riba tu. Jadi macam itulah. Memuji dan memandang elok fikiran mereka, cara hidup mereka. Cara hidup mereka, dia minum arak, berhibur ikut kata mereka je, bergaul bebas antara lelaki dan perempuan, pakaian pun mendedahkan aurat. Kita setuju dengan mereka. Memandang elok, setuju je. Kita puji mereka pula tu. Dan nilai akhlak mereka serta
berdakwah kepada perkara tersebut. Serta berdakwah, itu bukan berdakwah sebenarnya, berdayah kepada perkara tersebut dan mengutamakan ulama mereka daripada ulama muslimin. Dia mengutamakan ulama dia, sami dia atau padri dia ataupun pemimpin dia, mengutamakan dia daripada orang Islam. Sedangkan dia menghina ulama-ulama Islam. Begitulah. Dia batal akidah tu. Habis, bila batal akidah, jadi tak boleh mana. Oleh itu, sesiapa yang mempunyai sifat-sifat tersebut atau sebahagian daripadanya, sedangkan sifat tersebut menjadi akhlak, jadi budaya hidup dia, jadi akhlak. Dan kebiasaan, dah biasa, berarti dia telah menunjukkan sifat puas hati. Dengan kekufuran. Sikap puas hatinya dengan kekufuran. Dengan kekufuran mereka. Maka jadilah ia seperti mereka. Saya dah kaburkan hadis tadi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, jadilah dia kaum itu. Dia menyerupai orang Yahudi, Yahudilah dia. Dia menyerupai Nasrani, Nasranilah dia. Dia menyerupai Buddha, Buddhalah dia. Dia menyerupai Hindu, Hindulah dia. Siapa menyerupai satu kaum, jadilah dia kaum itu. Dia menyerupai kekufuran, kufur itu. Sembahyang ikut orang kafir itu. Puas hati dia dengan kekufuran. Maka jadilah ia seperti mereka. Malah termasuk dalam golongan mereka. Jadi mereka lah. Serupa dengan dia. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka kecuali iman. Kena hilangkan benda itu balik dari dalam diri dia. Dah hilangkan kekufuran tu, dia kena mengucap balik 2 kalimah syahadat. Baru diterima sebagai orang beriman. Kena hilangkan. Kalau syirik, hilangkan kesyirikan tu. Buangkan dari hati mereka tu. Langsung tak ada syirik langsung. Dan menerima Islam saja. Dan mengucap balik 2 kalimah syahadat. Baru diterima dia sebagai orang yang beriman. Boleh tak? Tak boleh. Jadi kafir itu. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka kecuali iman yang baru. Arti perbaharui iman tu. Dan berhenti daripada walak kepada mereka. Walak tu taat. Berhenti daripada walak kepada mereka. Jangan taat lagi kepada mereka. Dia hanya taat kepada Allah Ta'ala saja. Itu suruhan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dari dulu-dulu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Suruhannya sama aja. Ani'budullah wajtanibut taghut. Daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu aja suruhannya. Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah kamu akan Allah dan jauhilah daripada taghut. Taghut itu benda-benda yang menyesatkan. Apa saja yang menyesatkan. Berhala yang menyesatkan, matahari menyesatkan. Jangan sembah matahari itu. Jangan sembah berhala. Patung menyesatkan. Binatang menyesatkan, jangan nyembah lembu, nyembah kobor, nyembah gajah dan sebagainya. Itu taghut begitu. Sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu suruhannya. Tak ada lain. Cuma cara menyembah tu ada beza. Cara menyembah lain. Zaman Nabi Adam lain, zaman Nabi Muhammad lain. Baik. Kemudian uzur yang boleh diterima dan tidak boleh diterima. Apa uzur yang boleh diterima? Terpaksa. Uzur seperti terpaksa. Terpaksa ikut cara dia. Macam mana boleh terima? Yang mana tak terima? Uzur yang boleh diterima dan yang tidak diterima. Boleh tak? Ada terus kafir ke ataupun
ada kelonggarannya. Tengok apa kata pengarang kitab ni ya. Berdasarkan keterangan di atas, kadang-kadang seseorang mendakwa. Ya, mendakwa apa? Kita walak kepada orang-orang kafir kerana menjaga kekuasaan, harta, pangkat kita dan lain-lain lagi. Ya. Kenapa? Kerana nak jaga peta. Mendakwa kita walak, kita taat kepada orang kafir tu kerana apa? Kerana nak menjaga kekuasaan, jawatan. Kalau tak aku buang kau je, aku tak dapat jawatan. Itu kekuasaan. Dan harta, nak menjaga harta, nak menjaga tokoh, nak menjaga rumah, nak menjaga kebun dan sebagainya. Kemudian pangkat tu nak jaga juga. Dan lain-lain lagi. Dengan dakwaan yang tidak boleh diperhitungkan. Tak boleh nak dikira-kira lagi. Banyak benda dakwa. Terima ke dakwah itu? Alasan itu. Sebenarnya dakwaan tersebut Allah tidak perhitungkan. Allah tak terima. Kalau kerana harta, kerana jawatan, kerana pangkat, kerana kedudukan, kerana kemuliaan, tak terima dari Tuhan. Kecuali kalau nyawa terancam, itu lain. Kalau nyawa terancam, itu baru boleh diterima. Ya? Kalau cakap harta, tak terima lagi. Pangkat, tak terima lagi. Jawatan, tak terima lagi. Kemuliaan, tak terima lagi. Kedudukan, tak terima lagi. Tak boleh jadikan urusan tu. Tak boleh jadikan alasan. Ya? Allah tidak perhitungkan dan tidak memberi uzur. Ya, alasan itu bukan kira uzur yang dibenarkan, tak ada. Tidak memberi uzur kepada orang-orang yang mendakwa kerana dakwaan demikian adalah daripada tipu daya syaitan. Syaitan aja ngaburkan, kamu nanti buang ojek. Kalau kamu tak ikut orang, buang ojek. Kalau kamu tak ikut orang, kamu tukar. Kamu tak ikut orang, kamu tak dapat pangkat. Itu syaitan yang apa tu? Yang menyatakan demikian. Bukan Allah ya. Semata-mata kerana cinta kepada kemewahan dunia. Apa saja untuk dunia tak diterima. Macam sekarang ni, ada tau. Ada orang Melayu menerima jawatan daripada orang yang menentang Islam. Supaya dapat jawatan tertentu. Susah kabur lah apa nama jawatannya. Dan berapa ada betul. Orang Islam. Orang Melayu. Tapi terima jawatan. Cara dia masuk dalam kumpulan dia tu, ya? Masuk dalam kumpulan itu. Kenapa? Hanya nak dapat jawatan yang ringan itu aja ya. Kan banyak mengkaji pun. Itulah. Tak boleh tu. Penjelasan tersebut adalah berdasarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi keuzuran. Tak boleh jadikan alasan. Tidak memberi keuzuran kepada sesiapa yang berwala. Berarti berwala tu apa? Taat, patuh. Itu berwala. Setuju saja kepada orang-orang kafir. Taat kepada mereka dan melahirkan persetujuan dengan pegangan mereka. Setuju saja. Dia semayang pergi gereja, kita setuju. Dia semayang pakai colok, setuju. Dia semayang pakai api, setuju dan sebagainya. Ikut saja. Tak ada bantahan langsung. Jadi nak sama dengan orang kafir itu, taat kepada mereka dan melahirkan persetujuan dengan pegangan mereka, kecuali kerana terpaksa saja. Kalau terpaksa tak apa. Dia acunya pistol kepada kita ni, kalau kamu tak ikut aku tembak. Itu baru boleh ya. Atau dia ambil parang tu, dia tak ambil tengkuk kita ni. Kalau tidak aku heri kamu dia. Itu baru boleh, baru dibenarkan keuzuran jenis itu. Sampai terancam nyawa. Itu boleh. Macam Ammar. Dia masa itu budak lagi. Ammar bin Yasir. Yasir ni dah dibunuh dia orang kafir tu. Maknya dah dibunuh. Sumayyah nama maknya. Dah dibunuh orang kafir. Sumayyah tu kesula. Yasir tu dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup tu. Ammar dia takut. Dia budak lagi masa itu.
Dia takut, dia pun mengaku lah. Ya? Mengaku nak patuh kepada orang kafir tu. Jadi dia lepas lah. Kerana masa itu dia budak lagi. Tentang apa? Kerana nak menyelamatkan nyawa. Tapi kalau dia menentang, kalau dia mati, syahid tu. Lagi bagus. Ya? Kalau dia tak ikut cakap doktor. Lagi bagus tu, syahid. Syahid tu masuk syurga tanpa hisab. Yang ni dia tak nak mati. Ya? Masa itu dia budak lagi pun. Ya, jadi uzur itu dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Ya? Kalau dah tak boleh. Ya? Kalau bukan kerana nyawa, tidak dijadikan uzuran. Tak ada dijadikan keuzuran. Kalau kerana nak pangkat, kerana nak makan, kerana nak kedudukan, kerana nak jawatan, kerana nak apa keselamatan, itu tak diterima lagi. Ya? Jadi nak terima kalau ada mengantar nyawa baru boleh. Kecuali kerana terpaksa sahaja, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ini apa namanya, kelonggaran yang Allah bagi. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Min ba'di imanihi illa man akriha wa qalbuh mutmainnun. Ada sabu ke tadi? Mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum azabun azim. Dzalika bi'annahum istahabu. Dzalika bi'annahum mustahabul hayatad dunya 'alal akhirati wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Tak apa. Dia tak apa, kena tengok benar lah. Baca lagi sekali. Kalau salah khabar. Siapa tahu yang hafal ayat ini, kalau tak saja tak nak ngabar, benda salah baca, berdosa. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man akriha wa qalbuh. Illa man ukriha. Betul? Illa man ukriha wa qalbuh. Betul? Man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ada satu bukan bil iman tu? Mutmainnun ada ya? Mutmainnun tu. Saya tak nampak satu tu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum azabun azim. Dzalika bi'annahum mustahabbu. Dzalika bi'annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Cakap Melayunya, barang siapa yang kafir itu ingkar. Barang siapa yang kafir kepada Allah, ingkar dengan Allah, setelah ia beriman, mula-mula beriman betul ingkar. Ia mendapat kemurkaan Allah. Allah murka dengan dia, Allah marah dengan dia. Kecuali orang yang dipaksa. Raja aku bunuh, itu tak apa. Bukan disuruh pun, tapi dimaafkan. Kecuali orang yang dipaksa, padahal hatinya tetap tenang. Dia mutmainnun itu tetap ya, mutmainnun bil iman, tetap dalam keadaan beriman.
Hatinya tetap tenang dalam beriman. Ia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekufuran, hati pun tak ada rasa apa, tak ada nak marah, setuju je dengan kekufuran. Siap, lapang dada dia dengan kekufuran. Orang yang melapangkan dadanya untuk kekufuran, maka kemurkaan Allah menimpainya dan baginya azab yang besar. Azab tu di dunia lagi diazab oleh Allah. Nak mati diazab lagi, dalam kubur diazab lagi, bangkit dalam kubur diazab lagi, di mahsyar diazab, sampai dalam neraka diazab. Tu hebatnya azab Allah ya. Azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan kerana sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih daripada akhirat. Dia nakkan dunia daripada akhirat, menjual akhirat untuk dunia. Jadi itu yang Allah murka tu, menjual akhirat untuk dunia. Yang demikian itu disebabkan kerana sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih daripada akhirat, dan bahawasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Orang kafir itu tak dapat hidayah dari Allah Taala. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ayat lain kata innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Innallaha la yahdil qaumal zalimin dan sebagainya. Itu dia. Baik. Dan lagi firman-Nya sikit lagi La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'alil wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Banyak tuqah tu, dua harakat dalam Quran ya. An tattaqu minhum tuqah. Artinya janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, jadi pemimpin dia. Wali itu penolong menjadi wali, penolong dan pemimpin, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Nak pilih orang beriman saja. Barang siapa yang berbuat demikian, nescaya terlepaslah ia daripada pertolongan Allah. Allah lepas tangan dia. Allah bukan ada tangan, tapi lepas tangan, maksudnya dia Allah biar saja. Terlepas dia daripada pertolongan Allah. Terlepas ia daripada pertolongan Allah, kecuali kerana apa? Siasat. Kerana ada kemah lepas itu. Memelihara diri daripada sesuatu yang ditakuti daripada mereka. Kerana memelihara nyamuk itu boleh, kalau tak boleh. Ambil sikit lagi, satu setengah lagi je. Tetapi sebenarnya terpaksa itu tidaklah memberi manfaat kepada sesiapa. Yang redha. Kalau redha tak dapat manfaat apa-apa. Redha tu dalam hati, suka dalam hati dia. Bukan terpaksa nama yang tu dah. Yang redha dan hatinya condong kepada kafir, kepada kufur. Condong tak boleh. Minat pun tak boleh. Kerana keadaan demikian tidak dibenarkan. Ini adalah berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala. Apa tadi? Firman Allah Ta'ala, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Artinya apa? Maksudnya padahal hatinya tetap tenang, tetap dalam keadaan tak beriman tu. Tetap tenang dalam beriman dengan orang kafir tu. Dan berdasarkan kepada keadaan terpaksa itu tidak dapat menguasai hati. Tetapi yang diambil salah ialah ekoran daripada perkataan itu. Suka apa tu? Sonok apa tu? Itu yang salah tu.
perkataan itu atau paksaan itu. Seronok ni, ekoran daripada paksaan itu. Iaitu menutur dengan lidah. Dengan apa? Bagus, aku seronok katanya. Serta mengamalkan dengan anggota. Ikut. Orang tu semayang, kita ikut semayang cara dia. Orang tu apa, will pun ikut will. Seronok betul. Itu yang salah tu. Maka sesiapa yang walak kepada orang yang kafir dengan hatinya serta hatinya condong kepada mereka, ia tetap menjadi kafir. Ia kafir itu ya. Sekiranya ia melahirkan walaknya dengan lidah ya. Aku setuju dengan lidahnya atau dengan perbuatannya, ikut cik dia tu. Dia orang tu nyembah, dia pun nyembah juga. Orang tu tunduk, dia pun tunduk juga. Dia setuju dia dengan perbuatan dia. Walaupun tak sebut. Dengan perbuatannya, ia dihukumkan kafir juga. Di dunia ini, dalam dunia ini. Dan di akhirat akan dihukumkan. Dan di akhirat akan berkekalan di dalam neraka. Ya, kekal dalam neraka tu, tak keluar lagi. Tetapi sekiranya ia tidak menunjukkan walaknya sama ada dengan perkataan atau dengan perbuatan, dan ia berpura-pura mengamalkan hukum Islam, pura-pura aja mengamalkan, berpura-pura mengamalkan hukum Islam, maka hartanya dan darahnya terjaga. Tetapi ia adalah munafik. Dia nak jaga apa tu? Jadi munafik lagi teruk. Dia pura-pura aja. Dia munafik tu. Dia pura-pura ikut Islam. Dia sebenarnya dalam hati tak ikut Islam. Dia munafik. Yang akan berada di dalam dasar neraka, di bawah neraka kali kalau munafik ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah ya. Orang munafik itu ditempatkan di neraka yang tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Itu kalau munafik lagi teruk. Yang macam tadi pun jadi kafir, munafik lagi teruk ya. Alright, itu dia. Akan datang kita akan baca macam mana perkara yang membatalkan akidah lagi tu lah. Ya. Garisan terpaksa. Apa dikatakan terpaksa? Itu akan datang dibaca insyaAllah ya. Apa yang dikatakan terpaksa tu? Garisan terpaksa. Untuk malam ni cukup sekarang itu ya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang boleh dimanfaatkan. Kita jaga iman kita. Tadi kita ni